Shah Alam. Apabila saya pun beberapa hari lalu bila di Mahkamah Kuala Lumpur, saya dengar daripada mahasiswa tentang masalah ini, dan saya juga sedih dan juga pada masa di mana pekan sedang melaung-laungkan satu Malaysia, saya mendapati ini adalah satu kezaliman yang sedang dilakukan terhadap pelajar-pelajar. Jadi ini boleh dirangkumi dalam satu Malaysia ataupun satu Israel. Kalau satu Israel, saya boleh terima sebab mereka biasa dengan kezaliman-kezaliman, dan saya percaya mereka perlu katakan ini bukan satu Malaysia tapi satu Yahudi lah. Ya, terima kasih. Ini sebenarnya hasil daripada kerajaan mementingkan kedudukan mereka sendiri lebih daripada kepentingan rakyat dan negara. Ya, untuk kekal berkuasa, mereka sanggup memperjudikan masa depan negara dengan nombor satu menimbulkan tuduhan-tuduhan yang tidak berasas. Dengan tuduhan adanya JI ini, pelabur asing tidak akan datang. Kita cakap tentang RMK 10, kita nak hidupkan dan nak semarakkan pembangunan ekonomi. Tetapi kalau kita sendiri yang canang seluruh negara bahawa adanya JI, teroris, siapa yang nak datang melabur? Malahan pelabur-pelabur tempatan pun akan merasakan lebih selesa untuk melabur di luar negara kerana lebih selamat. Ya, ini merupakan satu tindakan dengan izin shooting oneself in the foot, ya, tembak kaki kita sendiri, ya, yang menyebabkan kita bermasalah. Begitu juga dengan pelajar-pelajar daripada Timur Tengah. Kita melihat bahawa banyak daripada universiti-universiti tempatan, pelajar-pelajar antarabangsa mereka adalah daripada Timur Tengah, kerana mereka tidak mahu pergi ke Europe, mereka tidak mahu pergi ke Amerika Syarikat semenjak pasca 9/11, mereka datang ke Malaysia. Tetapi apabila mereka dapati bahawa pelajar Arab dikambing hitamkan dan dikatakan pembawa fahaman JI, pembawa fahaman Salafi, pembawa fahaman Wahabi, ya, ditangkap di bawah ISA dan diusir keluar dengan begitu saja, maka apakah kesan terhadap ini? Ya, kita kata kita nak bangunkan industri pendidikan, ya, di soal perkhidmatan adalah sumber kewangan yang antara yang terbesar, tetapi kita sekali lagi mementingkan kedudukan diri kita sendiri, iaitu khususnya kerajaan memerintah, dengan mewujudkan Islamfobia ini, bugi Islamfobia ini, untuk mengekalkan kedudukan tanpa mengira masa depan dan implikasi terhadap negara kita sendiri. Ya. Yang kedua, ya, saya nak bawa ialah isu yang dibawa oleh sahabat Bernam. Dia dengan mudah bercakap tentang soal pasir di negeri Selangor. Ya. Dia kata semasa BN memerintah 40 juta pendapatan jualan pasir. Saya rasa 40 juta itu termasuklah jumlah yang diperolehi oleh kroni-kroni UMNO. Ya. Kerana Barisan Nasional ni dia suka ambil kira pendapatan yang berlesen dan yang tidak berlesen. Ya. Kalau kita lihat kepada figure-figure ataupun angka-angka yang resmi, pendapatan daripada pasir semasa Barisan Nasional memerintah adalah hanya 1.5 juta setahun. Dan sekarang ini telah dilipat kali gandakan hampir 3 kali. Ya, sampai 4.1 ataupun 2 juta setahun. Dan kita membenarkan persoalan industri pasir ini disoal siasat secara terbuka dengan adanya Selcat. Dan lembaga pengarah semesta telah datang dan telah terpaksa berhadapan dengan Selcat, yang mana dalam Selcat ada anggota daripada UMNO, adun-adun daripada UMNO Barisan Nasional yang turut dijemput hadir sebagai jawatan kuasa Selcat. Maka saya cukup heran mengapa Yang Berhormat sahabat Bernam begitu berani membuatkan tuduhan-tuduhan dan mendedahkan fakta-fakta dan angka-angka sebegini, sedangkan dia sendiri pun tak mau hadir di dalam pendengaran yang diadakan di Selcat. Yang ketiga, soal isu judi. Ya. Saya rasa Farid Bunta telah menjelaskan, ya, kepada orang-orang Barisan Nasional yang berulamakan Wangsa Maju, ya, perbezaan soal arak dengan soal judi. Ya. Dalam soal arak sekalipun, apabila ianya dibenarkan oleh kerana orang-orang bukan Islam, ada agama mereka membenarkan arak, ianya tidak bermakna kita menggalakkannya. Ya, kita tidak menggalakkannya, tapi kita hormat atas hak mereka, hak agama mereka membenarkan minum arak, maka dibenarkan. Dan di situ pun kita hanya mengenakan cukai yang minima, ya, ianya tidak dilihat sebagai sumber pendapatan yang dibangga-banggakan. Tetapi apa yang dicadangkan oleh Barisan Nasional, orang bukan Islam sendiri pun tak minta,
Kita pula yang ya nak tonjolkan dan kita nak bangga dengan pendapatan beratus juta ringgit yang akan diperolehi oleh kerajaan, ya. Ini satu ajaran sesat, dan mungkin Wangsa Maju ni salah seorang daripada 100 ulama yang nak masuk dalam UMNO kot, ya, bersama dengan Bayan Baru lah, ya. Bukan Bayan Baru, apa ni, Kulim Bandar Baru lah, ya. Ulama-ulama yang dihebohkan dalam surat khabar kata 100 yang nak masuk dalam UMNO, mungkin Wangsa Maju dan Kulim Bandar Baru, saya tak tahu, ya. Kerana fahaman-fahaman yang sebegini sebenarnya merupakan satu sikap yang tidak tepat, tidak boleh disamakan. Lagipun Datuk Speaker, kalau kita lihat judi ini, walaupun kita dapat pendapatan, ianya bukan mendatangkan hasil kepada negara, ya. Ianya bukan menghasilkan satu kekayaan yang baru. Apa yang berlaku ialah duit rakyat diambil, diberi kepada tauke judi, dan sebahagiannya diberi kepada kerajaan. Maka kerajaan dapat duit, tauke judi dapat duit, Along dapat duit, rakyat jadi miskin, ya. Ini bukan dasar pembangunan ekonomi yang boleh kita banggakan. Sekiranya kita mengada satu jawatan kuasa ataupun badan penguatkuasaan yang bagus, bukan sekadar 30% keuntungan ataupun cukai keuntungan yang boleh kita kenakan kepada syarikat judi ini. Malahan kalau kita dapat menahan mereka, menangkap mereka, kita dapat 100% daripada hasil judi. Dan sekiranya judi itu gagal dan tidak ada usaha-usaha perjudian, bukan sekadar 100%, malahan 130% akan diperolehi oleh rakyat jelata, yang mana kekayaan itu ada dalam kocek rakyat, ya. Ini yang penting, ya. Jangan kita tertipu, ya, dengan angka-angka kita kata oh kita jadi lebih kaya. Ini satu pembohongan. Ianya bukan satu usaha yang menghasilkan kekayaan negara, ya. Yang terakhirlah, oleh kerana waktu tak mengizinkan. Ya, habiskan yang Wan. Ya? Habiskan. Okey, saya nak sebut pasal orang lain tak jawablah, yang kes yang dikatakan Anwar pasal masa dia menteri kewangan, dia benarkan ataupun digalakkan perjudian di Sabah lah. Saya tak tahu betul ataupun tak betul, ya, pertuduhan itu, ya. Itu saya rasa tak betul. Tapi sekiranya betul sekalipun, itu kerana dia masuk UMNO, ya. Dan orang semua faham, ya. Masuk UMNO memang rosak, ya. Itulah yang dikatakan dulu. Saya ingat semasa saya remaja, orang-orang PAS pesan pada Anwar, ya, kalau nak cuci tong tahi jangan masuk dalam tong tahi, ya. Dan inilah yang apa yang berlaku, dan oleh kerana itu inilah sebabnya mereka keluar, ya, sekarang ini, kerana mereka kesal dan mereka tidak mahu keadaan yang sama. Dan atas sebab yang samalah mungkinnya, masa habis ya, 10 saat lagi, mungkin itulah di antara sebab mengapa yang bebas pun dia tak nak masuk dalam UMNO. Dia pun tak nak masuk dalam UMNO Barisan Nasional kerana dia tahu itunya tong tahi, bagaikan tong tahi, ya, bukan tong tahi, bagaikan tong tahi. Dan BN pun tak nak ambil yang 5 orang yang bebas ini kerana mereka ni jenis yang toksik, ya. Tong tahi pun akan bocor kalau masuk, ya. Terima kasih Speaker. Ya, Padang Besar.